46 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 16,252 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut 26 adalah kes tempatan, manakala 20 kes import. Sementara itu, 2,358 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif 2%. Bagi kategori 4, hanya satu kes menerima bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Sementara itu, 363 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 44 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,787, manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 8.9%. Sehingga 26 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin 94.8%, untuk dua dos vaksin 93.9%, sementara 38.7% bagi penerima 3 dos vaksin. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan hari ini memperkenalkan kempen mesra pelanggan yang diberi nama MESRA yang bermaksud muhibah, etika, senyum, ramah dan adil. Perasmian kempen berkenaan disempurnakan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong dalam ucapannya menggariskan inisiatif seumpamanya selaras dengan falsafah Melayu Islam Beraja MIB yang berhubung rapat dengan budaya Brunei. Jelasnya lagi, sentuhan insan menjadi faktor penting dalam memantapkan kualiti perkhidmatan. A friendly service personnel can make the experience more pleasant, enjoyable, and guests are more likely to patronize the establishment again, whether it be restaurant, shops, or even a country. Latihan kempen dikendalikan dengan kerjasama Pusat Serantau Simeo bagi Pendidikan dan Latihan Vokasional dan Teknikal Simeo Voktek dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Seramai 174 peserta menyertai kempen. Dayang Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan, mengongsikan objektif kempen MESRA. Pengunjung-pengunjung luar negara, sama ada yang beragama Islam ataupun tidak, untuk merasai keindahan Islam yang dipraktikkan oleh semua lapisan orang Islam di negara Ketania. Ianya juga untuk meningkatkan kesedaran, menyemai dan memupuk nilai-nilai Islam dalam industri perkhidmatan. The training is quite interesting, where we learn not only on customer service, but how we insert the Islamic value through it. We'll teach more about the Islamic value, and then our MIB is very important in the country, for the countries, and also to let the other peoples to know more about MIB. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam pagi tadi mengadakan majlis hari penghargaan dan pembukaan semula pusat tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Cawangan, Kuala Belait. Pembukaan semula pusat berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiduddin Ehsan, bin Penerangkaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para penaja yang menyumbang dalam membaik pulih Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Cawangan, Kuala Belait. Negara Brunei Darussalam dan Republik India menikmati hubungan yang mesra sejak bermulanya hubungan diplomatik pada tahun 1984. Hubungan tersebut berkembang berdasarkan persefahaman, rasa hormat menghormati dan kerjasama serantau dan antarabangsa.
Kuasa Usaha Suruhanjaya Tinggi India ke negara Brunei Darussalam menyatakan perkara tersebut pada majlis resepsi sempena ulang tahun sambutan Hari Republik India ke-73 yang diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke majlis ini, Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Tuan Alok Verma dalam ucapannya juga mengucapkan tahniah atas kejayaan negara Brunei Darussalam dalam mempengerusikan Sidang Kemuncak ASEAN 2021. Negara Brunei Darussalam katanya memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Negara Brunei Darussalam mempengerusikan mesyuarat khas pegawai-pegawai kanan mengenai tenaga SOME dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Mesyuarat yang diadakan selama 2 hari turut disertai negara anggota ASEAN, Badan Tenaga Khas ASEAN dan rangkaian subsektor Sekretariat ASEAN dan Pusat ASEAN bagi Tenaga ACE. Mesyuarat dimulakan dengan SOME khas dan disusuli dengan mesyuarat Majlis Badan ACE ke-24 pada hari kedua. Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga mempengerusikan SOME khas. Antara yang dibincangkan, pelaksanaan tenaga ASEAN dan keutamaan perancangan bagi tahun mendatang. Mesyuarat hari pertama membincangkan mengenai laporan dari Annual Priority Deliverables for ASEAN Energy Corporation, laporan APAC Phase 2 2021 to 2025 dan Work Plan Year 2022 yang dikeluarkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai tenaga. Sementara mesyuarat Majlis Badan ACE ke-24 membincangkan dan menilai semula laporan Pusat ASEAN bagi Operasi Tenaga 2021 dan rancangan bagi tahun 2022. Mesyuarat juga dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Victor Joner, Under Secretary of State, Kementerian Lombong dan Tenaga Kemboja selaku naib pengerusi mesyuarat. Mangsa lemas remaja lelaki warga tempatan yang dilaporkan hilang semasa menjalankan aktiviti riadah di perairan Sungai Tempurung telah ditemui pagi tadi. Mangsa 19 tahun ditemui terapung di perairan sungai tersebut kira-kira 8 km dari tempat kejadian di kawasan Taman Rekreasi Batang Duri pada pukul 8.26 pagi tadi. Gerakan mencari dikendalikan oleh Agensi Pencari dan Penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Cawangan Daerah Tempurung dan anggota pasukan Polis Diraja Brunei sejak kejadian dilaporkan Isnin lalu. Orang ramai diingatkan agar memastikan keadaan cuaca dari semasa ke semasa serta dilarang melakukan sebarang aktiviti di air bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini sepanjang cuaca yang tidak menentu ketika ini. Tiga kotak barang tegahan yang mencurigakan bersama sebuah motosikal berjaya dirampas bagi siasatan lanjut oleh Agensi Penguatkuasa Undang-Undang di negara ini. Penemuan barang tegahan itu adalah hasil rondaan operasi Task Force COVID-19 semalam oleh keanggotaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei di kawasan Kampung Menunggul. Barang tegahan itu mengandungi 150 kartun rokok pelbagai jenama setelah pemeriksaan dibuat oleh keanggotaan Balai Polis Kampung Air. Kesemua barang tegahan termasuk motosikal dirampas dan disiasat oleh Jabatan Custom dan Excise di Raja. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu Mukim Lamunin akan diadakan secara pandu lalu pada 6 Februari 2022. Jabatan Daerah Tutong dalam siaran akhbarnya memaklumkan majlis tersebut akan diadakan di Balai Raya Kampung Lamunin, Mukim Lamunin Daerah Tutong mulai pukul 8 pagi hingga 2 petang menggunakan kaedah tablet dan kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi penghulu Mukim dan Ketua Kampung PMKK akan mula dibukakan bermula 4 Februari 2022 bermula pukul 8 pagi dan ditutup pada 6 Februari 2022 pukul 2 petang. Sehubungan itu, para penduduk Mukim Lamunin dikehendaki
untuk mendaftar sebagai pengundi melalui aplikasi mudah alih e-undi PMKK sebelum pukul 8 pagi pada 3 Februari atau menggunakan kaedah tablet yang akan ditutup pada 5 Februari 2022 pukul 8 pagi. Sementara bagi pendaftaran melalui kaedah kertas undi, pendaftaran akan ditutup pada hari pengundian dijalankan pada 6 Februari 2022 pukul 2 petang. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Data Stream Digital Sdn Bhd DSD, Progresif Sdn Bhd dan Mac Telecommunications System Sdn Bhd MacTel menawarkan perkhidmatan personal ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE sesi Oktober-November 2021. Ibu bapa atau penjaga dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh membuat pendaftaran melalui SMS dengan memasukkan teks MOE jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan hantar ke 8885555 bagi pelanggan DSD dan 38666 bagi pelanggan Progresif Sdn Bhd. Tiada bayaran akan dikenakan sewaktu pendaftaran melalui telefon bimbit. Pendaftaran boleh dibuat mulai hari Jumaat 28 Januari 2022. Keputusan pemeriksaan hanya akan dihantar melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan. Pelanggan akan dikenakan bayaran RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung melalui email dan laman sesawang seperti yang tertera. Stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah masih di tahap yang rendah, terutama darah jenis O dan A. Justru Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk sama-sama membantu usaha Pusat Pendermaan Darah dalam meningkatkan stok bekalan darah di negara Brunei Darussalam. Orang ramai boleh berkunjung ke Pusat Pendermaan Darah atau tabung-tabung darah berdekatan untuk menderma darah. Bagi mereka yang ingin mengunjungi Pusat Pendermaan Darah, tempahan slot melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan. Waktu beroperasi bagi perkhidmatan pendermaan darah di Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Waktu operasi tabung darah Hospital Suri Seribu Gawan, Belait dan tabung darah Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong juga setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Orang ramai juga boleh menderma darah di kempen derma darah bergerak dan tempah slot melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 22-42424 sambungan 6001 atau 6002 atau WhatsApp 7375745 atau email bloodbank@moh.gov.bn dan Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Dua orang warga negara asing didapati melakukan kesalahan di bawah Peraturan 15/3/17 Akta Imigresen iaitu bekerja menyalahi jawatan. Bagi warga negara asing di negara ini yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan dan jika sabit kesalahan akan dihadapkan ke mahkamah, dipenjarakan dan diusir ke negara asal dan nama mereka disenarai hitamkan. Kesalahan itu ditemui semasa operasi yang diberi nama Tumpas yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Operasi tertumpu di kawasan perumahan di Mukim Serasa berhubung dengan warga asing yang membuat perkhidmatan sebagai tukang potong rumput dari rumah ke rumah. Kedua-dua warga negara asing terbabit dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
untuk siasatan lanjut.